Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Banjir dan tanah runtuh, adakah semata-mata bencana? Rakyat Malaysia bertalu-talu ditimpa musibah. Daripada banjir besar di Lembah Kelang, rumah dihempak balak yang hanyut di Pahang. Kayu terapung di Tasik Kenyir, Terengganu selepas hujan lebat dan kuari di Perak yang sedang beroperasi runtuh. Kini bencana berlaku di Ampang. Kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Permai, Ampang Khamis lalu telah mengorbankan 5 orang mangsa. Dalam kes balak di Pahang, Jabatan Perhutanan Pahang berkata tinjauan dron mendapati tiada pembalakan secara sah atau haram di hutan simpan lentang, tanah kerajaan serta tanah milik berhampiran Jalan Bentong Karak dan Jambatan Sri Telemong di Bentong. Sisa kayu yang berselerak di atas jalan dan jambatan itu ialah sampah sarap daripada kejadian kepala air di Sungai Temeriak, Sungai Kerau dan Sungai Timbul yang berlaku pada 18 Disember lalu, serta taburan hujan bacaan purata 155 mm yang dikategorikan sebagai sangat lebat, katanya. Berhubung kayu yang timbul di Tasik Kenyir pula, Pengarah Perhutanan Negeri Terengganu, Roslan Rani berkata, tiada sebarang aktiviti pembalakan secara haram di sekitar Tasik Kenyir. Semasa tanah runtuh itu juga berlakunya fenomena kepala air yang turut menyebabkan banyak pokok-pokok berhampiran, sampah sarap yang lama, juga sisa kayu dahan dan ranting yang mati dihanyutkan ke dalam sungai. Jelasnya dipetik bernama. Sementara itu, mengulas mengenai banjir kilat di Kuala Lumpur, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kejadian banjir berpunca daripada hujan lebat luar biasa dalam tempoh 2 jam menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti aliran air yang tinggi. Dalam tragedi kuari runtuh di Kramat Pulai Perak pula, Ketua Polis Perak Datuk Mio Farida Lafraj Rahid berkata, syarikat kuari berkenaan memang telah diberi lesen untuk menjalankan kerja mereka. Hari ini semasa kerja dibuat, tiba-tiba tanah runtuh. Macam-macam faktor. Faktor kawasan persekitaran kawasan ini sememangnya kawasan kuari. Ada banyak kuari-kuari lain lagi, ujarnya dipetik Astro Awani. Menurut laporan, sehingga hari ini 2 mangsa yang tertimbus masih belum dapat dikeluarkan. Dalam semua kejadian, sama ada banjir, balak hanyut atau tanah runtuh, hujan dipersalahkan. Namun, benarkah kejadian banjir dan tanah runtuh semata-mata bencana alam? Sebenarnya banyak kisah kaum dan kerajaan terdahulu di dalam Al-Quran yang musnah kerana bencana alam. Misalnya bencana yang menimpa kaum Sabah. Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan empangan Maghrib dengan banjir besar sehingga tanah pertanian yang subur hancur dan tidak dapat ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sebelum ini memberi nikmat kepada penduduk. Kaum Sabah pasca pemerintahan Ratu Balkis disebut kembali ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada Malaysia, mana mungkin berlaku bala Allah Subhanahu Wa Taala kerana Malaysia kini diperintah oleh kerajaan Melayu Islam yang di dalam kabinetnya ada mereka yang digelar Tuan Guru dan Ustaz. Malangnya apa yang kita perhatikan ialah ketidakcekapan kerajaan dan jenteranya di sana sini dalam melaksanakan dasar dan menguasakan undang-undang. Kita lihat penerokaan hutan secara tidak terkawal, pembangunan yang tidak menepati piawaian alam sekitar dan lain-lain seperti menarah bukit, menambah laut dan mengorek pasir. Kebejatan itu berlaku kerana ada pihak yang menutup mata terhadap rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran menerusi surah Ar-Rum ayat 41 terjemahannya. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Siapakah yang mendalangi kerosakan alam sekitar ini kalau bukan pemimpin yang berkuasa membuat keputusan? Rakyat sudah memilih pemimpin yang mereka percaya akan memberi perkhidmatan yang baik kepada negara.
Namun pilihan rakyat itu dikhianati oleh segelintir pemimpin yang tamakkan kuasa dan mahu melepaskan diri daripada hukuman oleh mahkamah bergabung mengkhianati mandat rakyat. Akibatnya rakyat menanggung kesengsaraan kerana malapetaka tidak mengenal mangsa, sama ada yang sedang bekerja dalam perjalanan atau berehat di rumah. Justru banjir dan tanah runtuh bukan semata-mata amukan La Nina yang membawa bencana, tetapi ia mesej keras kepada kita supaya lebih bijak dalam menentukan siapa yang layak diangkat sebagai pemimpin.